Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni hadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi SAW dan sekalian para nabi dan para rasul, sekalian para sahabat, dan sekalian para tabi'in, tabi'in, dan sekalian para ummahatul mukminin, seluruh muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah masuk kepada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana kita akan melalui 10 malam yang terakhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. Sebahagian para mufassirin menyatakan 10 malam yang dimaksudkan adalah 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana pada 10 malam yang terakhir inilah merupakan malam yang begitu bermakna bagi seluruh umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan suatu kelebihan ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan terdapat satu malam yang dinamakan sebagai Lailatul Qadr, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan.
Al-Qadar diartikan sebagai malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik, khairum, dari 1000 bulan, 1000 malam. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu malam tersebut, apabila seseorang hamba itu melakukan ketaatan, kehambaan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran, kurniaan seperti seseorang yang beribadah selama 1000 bulan. Bahkan lebih baik daripada itu. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ar-ruh diartikan menurut sebahagian para mufassirin sebagai malaikat Jibril, Ruhul Amin. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ini pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi bermula daripada malam yang ke-21 sehinggalah akhirnya dari kalangan malam-malam yang ganjil, di mana menurut sandaran daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan supaya bersungguh-sungguh mencari malam tersebut pada malam-malam yang ganjil. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kurniaan yang begitu besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar, kalau satu malam beribadah padanya seimbang dengan 1000 bulan. 1000 bulan adalah bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Ya. Ini dalam lebih kurang 80 tahun. Bayangkanlah seumur hidup kita ni adakah mampu untuk kita capai usia 80 tahun atau 83 tahun? Jikalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada dalam qadar ketentuan hayat kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang tak sampai usia 80 tahun. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atau 70 tahun telah meninggalkan dunia ini. Jadi dalam usia kita 60 ke 70 tahun itu, secara kasarnya, adakah kita mampu melaksanakan amal ibadah ketaatan siang dan malam 24 jam kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jikalau kita bahagikan kehidupan kita ini kepada 3 bahagian. Sepertiganya untuk kita berehat, tidur. Sepertiganya untuk kita beribadah. Sepertiganya untuk kita bekerja, untuk penghidupan, mencari rezeki. Maka jikalau daripada 60 tahun, hanya 20 tahun saja kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan kedhaifan kita, keuzuran kita, ketidakmampuan kita, kelemahan kita dalam
melaksanakan ketaatan, menunaikan kehambaan kita, mematuhi segala perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengurniakan suatu peluang yang perlu kita rebut dengan sungguh-sungguh. Ya. 10 malam yang terakhir ni tak boleh kita nak main-main ngecut, nak pergi cari baju raya, nak pergi cari tempat makan buka puasa yang sedap-sedap. Ini semua buang masa. Ya, kita melayan hawa nafsu duniawi kita. Ya. Makan ni bila-bila boleh makan sebenarnya. Lepas bulan Ramadan ni pun boleh makan lah. Lamb chop ke, chip chop ke, chicken fry apa ni semua boleh makan. Ya. Nak makan kuih muih apa lepas raya pun ada. Ya. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita bermujahadah, melatih untuk mentazkiyahkan nafs kita. Ya. Di samping kita mentasfiyahkan qulub kita, hati kita, supaya kita bertawajuh mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati kehidupan akhirat, membuat persediaan untuk kehidupan akhirat, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itulah yang paling utama, ya, dalam 10 hari-hari yang terakhir ni. Ya, jikalau petunjuk daripada teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 hari yang terakhir tu baginda akan beriktikaf. Beriktikaf ni apa? Macam kita masuk masjid tu lah, iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ya, niat beriktikaf tu bukan saja duduk tidur aja, bukan. Ya. Masjid ni bukan tempat tidur. Ya. Masjid ni tempat kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita mendirikan solat, membaca Al-Quran, berzikrullah, ya, bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, atau apa, beristighfar, bersolawat, ya, ataupun berdakwah. Ya, kalau masjid Nabi SAW hidup dengan 4 amal. Amalan dakwah, iaitu amalan amar ma'ruf, ya. Amalan dakwah, ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Dan amalan ibadah, dan amalan khidmat. Ya. Jadi itulah amalan-amalan yang boleh kita laksanakan, hidupkan di dalam masjid apabila kita beriktikaf. Bukan sekadar kita duduk sorang-sorang je, tak tengok masjid tu. Ya, tengok ada tek cicak ke apa, tolong khidmat lah. Tolong buang tek cicak, dah tak mampu nak apa, vacuum kapet tu, itu kerja tok siak kita kata. Adalah, kalau kita niat iktikaf tu, kita khidmat sama-sama, ambil peluang untuk berkhidmat kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bila kita beriktikaf di masjid tu, kalau di Pakistan tempat saya belajar dulu, masjid di jamiah saya tu, pada bulan Ramadan telah disiapkan kemah-kemah dalam masjid tu, kelambu-kelambu. Ya, perlu disewa pula tu, kena booking sebelum Ramadan lagi, pada bulan Syaban lagi. Ya, dah dibuka booking order, siapa nak apa, booking tempat lah dalam masjid tu, tempat iktikaf, mana dekat dengan tandas ke kadang-kadang. Ya. Jadi bila kita iktikaf tu adalah ada adabnya, mana kena bawa kelengkapan tidur, ya. Jaga kalau yang perempuan tu, kalau dia nak beriktikaf, ya, boleh juga, tapi tak digalakkan, ya. Jadi amalan iktikaf ni, kita menghabiskan masa kita tu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada 10 malam yang terakhir ni. Ya, kalau pada 20 malam yang terlepas tu nak buat macam mana, dah terlepas dah. Ini 10 yang terakhir ni. Ya, kalau tak cukup 10 pun ada 9 lagi ke. Ya, kita cari malam-malam yang ganjil. Ya, malam-malam yang ganjil tu maksud malam yang ke-21, atau malam yang ke-23, malam yang ke-25, malam yang ke-27, ataupun malam yang ke-29. Itu banyak pendapat-pendapat di kalangan para ulama, ya, berkenaan malam Lailatul Qadar. Jadi nak menentukan mana satu ni malam Lailatul Qadar ni, itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kalau dibagi tahu siap-siap pada malam yang tersebut itu malam Lailatul Qadar, maka kita pun malam tu je lah kita terpa ke masjid, penuh masjid malam tu je. Ya tak?
Ya. Allah Subhanahu Wa Taala dia rahsiakan supaya kita ada kegairahan untuk mencari, untuk mendapat, meraih rahmat, kekurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran pahala yang Allah Taala sediakan tu 80 menyamai 83 tahun 4 bulan, bukan kata ada dedak sepertiga tidur ke tak ada. 83 tahun 4 bulan tu seumpama jadi 1000 bulan yang penuh siang harinya dengan berpuasa, malam harinya dengan beribadat, berqiyam, ya. Sentiasa melakukan ibadat tanpa riak, tanpa ada ujub, tanpa ada sum'ah. Yang ini amalan ibadah 83 tahun 4 bulan tu yang penuh sempurna diterima Allah. Ya. Bahkan lebih baik daripada tu. Mampu kita hidup 83 tahun penuh ibadat? Tak mampu. Yang ada 60 tahun yang hidup kita ni pun 20 tahun je kita pun culah-culah. Ya. 8 jam untuk beribadah tu pun kadang-kadang kita kurang jadi 5 jam je. Ya. Macam semayang tu daripada 50 waktu kuranglah jadi 5 waktu. Ya. Kita punya masa ibadah dengan Allah Ta'ala tu pun daripada 5 jam sepatutnya, ini satu ibadah tu satu waktu 1 jam lah kita kata, daripada semayang sunat qabliyah, ya, persediaan nak ambil wuduk, ya, sampai kita dah masuk semayang berjemaah nak pergi ke masjid, ya, semua tu ambil lebih kurang 1 jam lah, ya, 5 jam. Kadang-kadang kita ringkaskan lagi sebab dah sibuk sangat dengan urusan dunia, ya, jadi sampai setengah jam je. Satu sembahyang jadi 5 minit je. Ya. Sebab banyak sibuk lagi dengan urusan dunia. Dunia nak bagi daripada 8 jam tadi, kita nak tingkatkan produktiviti, kena tingkat lagi 2 jam tambah jadi 10 jam kerja. Nak cari dunia lebih sikit. Ya. Ya. Itulah keadaan kita. Khasnya kepada orang yang tidak mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut ukhrawi, hanya mengharapkan rahmat daripada sudut duniawi, dia akan kerjakanlah. Ya, pada hari-hari yang akhir ni lah, waktu nak sibuk meniaga, ya, barang-barang laris, orang nak cari baju raya, seluar raya, ya, kelengkapan kuih-muih, barang-barang nak siapkan untuk hari Aidilfitri. Tapi kalau kita ni nak jadi sibuk macam mereka juga, nak buat macam mana dah? Jadi itu semua dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sedikit kesedaran, sepanjang tahun 12 bulan tu ada 365 hari lebih kurang, ya, takkanlah satu bulan Ramadan ni 30 hari je, ya, tak dapat aku nak bagikan untuk Allah Ta'ala. Kita kena ada fikirlah juga, ya, fikir kita ni dah banyak masa, kita dah lah tidur je kadang-kadang lebih daripada 8 jam sampai ke 10 jam, ya. Rehat tu dah, lepas tu dengan lara lagi, melayan televisyen lagi. Kalau orang dulu layan majalah, televisyen, hari ni dah ada semua handphone, masing-masing melayan media sosial masing-masing, berjam-jam. Jadi minta maaf lah, kadang-kadang saya pun terlibat juga dengan hal-hal keadaan ni. Sebab apa? Ini semua fitnah dunia akhir zaman, ya. Jadi pada akhir 10 Ramadan ini, saya memperingatkan diri saya sendiri, ya, sebenarnya tazkirah ni untuk diri saya sendiri, kerana telinga saya yang lebih dekat daripada mulut saya, ya, dan hati saya tu lebih dekat pada diri saya sendiri daripada tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu sekalian. Jadi sama-sama memperingatkan untuk diri saya dan diri kita sama-sama supaya kita memberikan sedikit lebih perhatian pada 10 akhir Ramadan ini, untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, meraih rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan masuk syurga bukan dengan semayang kita pun, bukan dengan sebab pahala semayang pun. Kita dah tarawih tiap-tiap malam 20 rakaat sekalipun, ya. Kalau 50 tahun 50 kali raya kita dah mengadap tarawih pun, tolak yang waktu kecil 8 tahun ke apa semua, dah jadi baru 40 tahun. Jadi keadaan kita ni kebanyakannya kegairahan untuk menyambut raya, ya. Jadi kita perlulah beri sedikit perhatian kita, ya. Dah lebih masa kita untuk duniawi tu,
Kita berikan tawajuh kita untuk akhirat, persediaan akhirat, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan akan masuk syurga dengan sebab puasa kita pun ataupun dengan sebab sedekah kita pun, melainkan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat. Ya, di awalnya rahmat, di pertengahannya keampunan, dan pada yang akhir Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan daripada neraka. Maka ini peluang kita pada 10 malam yang akhir ini. Macam mana kita nak dapat malam Lailatul Qadar? Ya. Maknanya Lailatul artinya malam, maknanya ibadat tu bukan di waktu siang. Ya. Malam yang perlu dikerjakan, malam yang perlu dilakukan amal-amal tu pada waktu malam. Jadi para ulama mengatakan bila kita dah sembahyang Isyak berjemaah tu, itu pun dah dikira kita menegakkan waktu malam tu. Ya. Kalau sebaik-baiknya lagi kita sembahyang lepas sembahyang Isyak tu kita sembahyang tarawih lah. Ya. Mampu lagi malam tu lepas tarawih tu malam kita bertahajud pula ataupun sembahyang sunat tasbih ke ataupun sembahyang sunat hajat ke atau apa-apa sembahyang sunat lah. Yang mampu, jangan sembahyang sunat minta hujan pula ataupun minta sembahyang sunat gerhana pula, tak kena lah kan. Sembahyang sunat tasbih, ya, atau sunat taubat ke, ya, sunat hajat ke, ya. Jadi malam perlu dimanfaatkan. Ataupun kalau tak mampu kita melakukan amal yang berdiri, kita boleh juga buat amal-amal yang secara duduk. Sebab apa? Maksud qiyamul lail itu tak semestinya berdiri. Maksudnya berjaga. Ya. Jadi luas pemahaman dia setelah dihuraikan oleh para ulama, ya. Menghidupkan malam itu, menegakkan waktu malam itu tak semestinya dengan berdiri tegak aja. Tak. Ya, sebab dalam sembahyang tu pun dia ada rukuk dia ada qu'ud dia ada sujud dia. Ya. Jadi kalau yang tak boleh nak berdiri itu dia boleh sembahyang sambil berbaring. Ya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Jadi ada di kalangan hamba Allah Ta'ala tu mengingati Allah dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan duduk pun ada. Yang tak mampu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring pun ada. Ya. Jadi ini semua adalah kegiatan menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, menegakkan amalan ibadah. Ya, tak semestinya dengan berdiri saja, duduk pun boleh baca Quran juga. Ya. Ataupun kita berzikir, ataupun kita melakukan apa-apa amal-amal, ya, bersedekah ke, ya, atau apa-apa juga amal kebajikan, menolong orang yang susah ke, ya, memberi makan kepada orang yang kelaparan ke, untuk sahur ke. Ya. Jadi itu semua termasuk dalam amal-amal kebajikan yang berupa sedekah. Ya. Dan setiap amalan-amalan kebajikan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Ya. Setiap amalan sunat diberikan ganjaran fardu dan amalan fardu diberikan 70 kali ganda. Jadi menurut hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qama, barang siapa yang berdiri sembahyang Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadri. Ini pada malam kemuliaan ataupun qadar itu diartikan sebagai kekuatan, ya, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan ikhlas, ihtisab, mengharapkan perhitungan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
dengan harapannya ikhlas, suci, bagi mendapatkan ganjaran. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka dosa-dosanya yang lepas akan diampunkan. Jadi begitulah. Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, bukan kata ganjaran pahala malam 1000 bulan saja. Ya. Satu malam tu beribadat, Allah beri ganjaran pahala 1000 bulan saja. Bahkan seluruh dosa-dosa kita akan Allah Taala ampunkan yang terdahulu. Ya. Jadi itulah antara kelebihan malam Lailatul Qadar. Jadi bila? Persoalannya bila malam Lailatul Qadar tu? Kalau boleh kita nak cari yang mudah lah. Jadi itu menurut pandangan para ulama, ya, ada beberapa pendapat. Ya, dalam risalah yang telah saya nukilkan, ya, ada 17 pendapat, ya, yang menyatakan bila malam Lailatul Qadar itu. Ya. Menurut riwayat Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha telah meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Lailatul Qadar itu pada carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil di dalam 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, berdasarkan hadis riwayat Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid pada 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan dan bersabda, tuntutlah kamu malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Bahawa maksud 10 malam yang akhir daripada Ramadan ialah dari malam 21 hinggalah malam 30 hari bulan Ramadan. Bahawa maksud malam-malam yang ganjil daripada 10 yang akhir daripada Ramadan itu ialah pada malam yang ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Ya. Jadi kalau malam raya itu lagi besar fadilat dia. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan hatinya tatkala hati manusia-manusia semuanya sudah mati. Itu, ya. Jadi menghidupkan malam hari raya tu lagi besar fadilat dia. Ya. Jadi untuk kita yang masih berkeupayaan, bertenaga, ya, mempunyai kekuatan untuk melakukan amalan ibadah, ya, berdiri qiyam, sembahyang, bertahajud ataupun bertilawah Al-Quran, bertadarus, ya, sepatutnya kita dalam bulan Ramadan ini kita hubungkan diri kita tu rapat dengan pembacaan Al-Quran, sama ada pada sudut tilawah ataupun dan juga pada sudut mentadabbur, mempelajari, memahami terjemahan dan tafsiran Al-Quran, ya, supaya kita dapat menghayati isi kandungan Al-Quran itu. Bukan setakat kita baca hanya sekadar perbetul lafaz dan makhraj, ya. Itu macam perbetul panah dekat busur je, ya, macam kita nak perbetul aim, nak halakan busur panah tu. Jadi kalau sekadar membetulkan bacaan Al-Quran itu pada sudut makhraj, ya, tajwidnya semata-mata, itu Al-Quran tu dia tak sampai ke dalam hati, dia hanya sampai ke kerongkongan saja. Ya. Jadi kan itu di samping kita membaca tilawah, tadarus Al-Quran, kita juga perlu mutalaah, ya, membaca penafsiran Al-Quran, ataupun kita mulakan dengan membaca terjemahannya supaya sedikit sebanyak dapat kita menghayati isi kandungan Al-Quran itu, supaya kita tidaklah jadi orang yang tak tahu apa isi kandungan Al-Quran tu. Ya, baca pandai, sedap, lagu lagi, ya, bayati, hijaz semua, tapi makna apa? Tak tahu. Jadi sehingga kita tak dapat nak membezakan apakah yang hak dan yang batil. Ya.
Jadi kerana itu, di samping kita mempelajari Al-Quran, kalau kita tak mampu lagi nak baca, tilawah Al-Quran dan sebagainya, masih pada peringkat mempelajari Iqra, memputerkan baca sebut huruf, kita mulakan juga daripada situ. Mulakan daripada bawah. Bagi yang dah tahu bacaan Al-Quran, yang dah boleh baca sedikit sebanyak dengan tajwid, ya, maka kita perlu menuju kepada mempelajari kepada makna Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi pada malam-malam yang ganjil itu ada juga perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Kalau daripada 10 malam tu kita ambil malam yang ganjilnya, dah jadi berapa malam lah? 21, 23, 25, 27, 29, 5 malam je daripada 10 malam tadi. Allahu Akbar. Ya. Mana 5 malam je yang perlu kita betul-betul fokus. Mana lebih tenaga kita tu. Bukan kata malam-malam yang genap tu kita buat tak boleh lah macam tu. Ya, malam-malam yang genap tu pun nak juga kadang-kadang sebab kita tak tahu. Boleh jadi yang genap. Ya. Sebab apa? Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Ya, demi waktu fajar dan demi 10 malam, demi yang genap dan demi yang ganjil. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Benar tak? Mana dia pada malam yang genap pun boleh jadi juga kita tak tahu, sebab itu dalam rahsia Allah Taala. Sebab itu Allah Taala suruh kita cari, tuntut. Nabi SAW suruh kita tuntut, cari. Ya, malam Lailatul Qadar ni di antara perkara-perkara rahsia yang Allah Ta'ala sembunyikan, seperti mana rahsia Ismul A'zam. Ya, di kalangan asma-asma Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala tu, yang mana satu nama yang teragung. Ya. Jadi ada setengah riwayat mengatakan nama-nama yang tertentu. Ya. Ya Rahman. Ya. Ada yang menyatakan Al-Hayyu, Al-Qayyum. Jadi ada yang mengatakan Ismu Zat itu adalah Ismul A'zam, iaitu nama Allah. Ada yang mengatakan Zul Jalali wal Ikram. Jadi berbagai-bagai pendapat ulama berikhtilaf, berselisih pendapat dalam menentukan Ismul A'zam itu. Kerana tidak ada kepastian tentang nama Allah yang teragung itu. Jadi begitu juga malam Lailatul Qadar. Termasuk dalam rahsia Allah Ta'ala. Tidak diketahui. Ya. Jadi itu adalah perkara yang menjadi rahsia yang perlu kita, orang kata, carilah rahsia tu. Baru dia ada macam orang kata teruja sikit. Yang mana satu malam ni kita pun akan tengok. Yang mana satu kita akan cari-cari. Ya. Sebab apa sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka apabila mendapat tahu tentang sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan fadilat, kelebihan malam Lailatul Qadar ini, ya. Sebab apa mereka pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang seorang nabi daripada kalangan Bani Israel yang mana dia telah berjihad selama 1000 bulan, siang malam berjihad di jalan Allah, ya. Jadi sahabat-sahabat dengar, Allah letihlah kami kalau 1000 bulan itu dah 40 tahun macam tu berjihad je. Kita orang perang Badar pun dah seksa dah. Bulan Ramadan, ya, macam mana? Allah nak bandingkan dengan orang terdahulu. Jadi sahabat-sahabat dengar tentang ibadat pula. Orang-orang terdahulu tu sampai berpuluh-puluh tahun, sampai lekuk batu habis semua. Ya, sujud je. Jadi Allah, kami nak buat ibadat itu macam mana? Ya. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan firman-Nya tentang kelebihan malam Lailatul Qadar itu. Yakni pada malam tersebut Allah Taala akan kurniakan ganjarannya lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni amalan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu sebagai satu kurniaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah peluang, inilah ruang yang kita masih ada selama kita masih hidup ni lah. Tahun depan kita tak tahu kita dapat ke jumpa bulan Ramadan. Ya,
Kerana sekarang ni macam-macam wabak, ya. Lepas tahun-tahun lagi, ya. Jadi kita tak tahu bila kita ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan dunia ini. Jadi dalam peluang untuk kita meraih amalan ganjaran, ya, ganjaran pahala daripada amalan ibadah kita yang sedikit ini, yang begitu dhaif ni, jika nak dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, sekaliannya mereka beribadah siang malam, siang berpuasa, malam beribadah, ya, kerana mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau 10 malam yang terakhir tu Nabi macam buat tak kenal dah dengan isteri-isteri dia. Buat macam tak tahu dah. Kerana sibuk tawajuh dia kepada Allah Ta'ala. Ya. Nabi ikat pinggang dia tu, ikat. Kalau boleh 2 kali. Bagi sampai ketat tu, tak ada syahwat dia tu, keinginan tu nak bersama dengan isterinya. Ya. Nabi SAW akan habiskan masanya beriktikaf di dalam masjid. Begitulah juga para sahabat. Ya. Kita ni macam mana? Jauh sangatlah. Jadi sedikit sebanyak perlulah ada kegairahan dalam hati kita tu mengimarahkan masjid-masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala pada 10 malam yang terakhir tu, ya, dengan iktikaf. Ini kalau biasa kita lepas tarawih tu kita luangkan lebih sikit masa kita. Kalau kita tak mampu nak iktikaf tidur sampai sahur ke apa, ya, sampai subuh, ya, maka kita lebihkan masa kita tu di masjid supaya masjid itu sentiasa dapat diimarahkan. Kerana masjid adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pada hari dia menciptakan rahmat. Allah menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan, kurniakan kepada sekalian makhluk-makhluk ni. Dan 99 rahmat lagi, bahagian rahmat lagi ada di sisi Allah Ta'ala dalam genggaman. Jadi kita ni berkongsi satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, Allah Ta'ala bagi kita macam-macam nikmat lah, ya. Kemudian para ulama menafsirkan rahmat Allah Ta'ala itu terbahagi kepada 2. Satu, rahmat yang memang merupakan sifat hakiki, sifat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersifat rahmat, ya. Dan rahmat yang satu lagi adalah nau' yang merupakan rahmat yang diciptakan. Yang ini sebagaimana mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, pada hari Allah Ta'ala menciptakan rahmat. Ini rahmat yang merupakan makhluk bersifat hadis, ya, bukan bersifat qadim. Jadi rahmat itu 99 dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, disimpan untuk kehidupan akhirat. Satu rahmat Allah Ta'ala limpahkan untuk makhluk-makhluk, iaitu kita berkongsi semua ni. Seorang ibu mengasihi anaknya, ya, seorang anak mengasihi ibu bapanya, ya, seorang saudara mengasihi saudaranya, ya. Begitulah. Bukan kata pada orang beriman saja, orang yang tak beriman pun dapat menikmati kasih sayang itu juga. Sebab apa? Rahmat ni artinya belas kasihan, ya, simpati. Ya, pengertian rahmat ni kalau dalam Al-Quran, pengertian kalimah rahmah tu, ya. Sebab apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama yang Allah Subhanahu Wa Taala maktubkan di dalam bismillah tu, sesudah nama zat dia Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni bersumber daripada kalimah Ar-Rahmah tu. Jadi apabila rahmat itu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, itu adalah sifat zat Allah Ta'ala. Ya. Ya. Jadi ulama mengatakan Allah Ta'ala memiliki sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ini apabila sifat rahmat itu dinisbahkan kepada zat Allah Ta'ala, maka dia adalah jadi sifat zat. Namun yang merupakan fi'liyah tu adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat fi'liyah Allah Taala. Jadi merupakan makhluk. Jadi
makhluk merupakan asar daripada kesan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan rahmat makhlukiat tu. Di kalangan makhluk ni Allah Taala bahagi-bahagikan pula. Ya. Begitu luasnya pembahagian rahmat Allah Taala, diagih-agihkan, teragih semua ni kita dapat rahmat Allah Taala. Kerana rahmat Allah Taala tu dia bermakna dalam Al-Quran tu banyak kalimah perkataan rahmat tu, baik daripada perkataan secara kalimah masdar rahmah dalam bentuk ta'rif isim ma'rifah ataupun isim nakirahnya, ataupun dalam bentuk mushtaqnya, yang ni bentuk-bentuk kata-kata kalimah fi'ilnya, ya, ataupun dalam bentuk idafat, ya, wa rabbukal ghafur zur rahmah. Ini, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun zur rahmah. Itu sifat, merupakan merujuk kepada sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nisbahkan juga rahmat tu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidak kami utuskan kamu hai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tadi, satu rahmat tu teragih kepada sekian makhluk-makhluk ciptaannya, hatta manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sekalian lah, serangga-serangga, mergaskua, ikan-ikan di dalam laut tu semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan masuk syurga pun bukan dengan sebab semayang kita punya tahajud ke, semayang tarawih ke, semayang ni semua, ataupun puasa kita ke, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita taufik, kekuatan, keupayaan untuk kita menghidupkan 10 malam yang terakhir ni. Boleh insya-Allah? Insya-Allah. Takut tidur. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita taufik untuk meningkatkan amal kita pada malam-malam yang terakhir, hari-hari yang terakhir daripada bulan Ramadan ni. InsyaAllah kita dah dekat nak raya dah. Seminggu lebih je lagi insyaAllah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kekuatan untuk kita berpuasa dengan sempurna sehingga ke akhir Ramadan. Ya, dapat kita hidupkan pada malamnya dengan amalan-amalan ibadah, qiyamul lail, ya, membaca Al-Quran, sembahyang sunat dan sebagainya. Ya, memperbanyakkan zikrullah, berzikir, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, itu yang paling pentingnya. Ya, banyak berdoa. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan inilah doa-doa kita makbul. Ya, doa orang yang sedang berpuasa. Baik di siang hari, di malam hari pun Allah Ta'ala tunggu. Di akhir malam, ya, waktu sahur tu banyakkan istighfar. Kerana itu sifat-sifat yang Allah Ta'ala puji di dalam Al-Quran. Wal mustaghfirina bil ashar. Kita waktu sahur tu, kita kena perbanyakkan istighfar. Jangan perbanyakkan tengok TikTok ke apa ni semua. Sibuk dengan benda-benda yang lara. Ya. Waktu sahur tu istighfar. Janganlah sebut dekat mulut. Tak ingat tengah-tengah makan astaghfirullah bersembur. Tak boleh lah. Dalam hati lah maksudnya. Ya, sambil makan tu istighfar dalam hati. Allah minta ampun. Istighfar jangan untuk diri sendiri saja. Istighfar untuk diri dan kedua ibu bapa. Astaghfirullah li wali walidayya. Dan kaitkan juga dengan sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, kerana mereka juga mengharapkan ganjaran, pahala dan permohonan doa maghfirat daripada kita yang masih hidup ni. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi diri saya dan tuan-tuan taufik dan hidayat untuk kita meningkatkan amal ibadah, ya. Hinggalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beri kita ganjaran yang sempurna. Jadi aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa li walidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat manfaat apa yang kita dengar daripada kuliah tazkirah subuh hari ini, ya. Untuk kita dapat manfaat, untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain insya-Allah. Berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama. Alhamdulillah. Terima kasih.